Kata Imam Ahmad bin Hanbal, macam ni lah, aku nak takwilkan, taman yang kamu nampak indah tu adalah agama Islam. Pokok yang kamu nampak sebatang di dalam taman tu merupakan ulama-ulama yang sama taraf dengan kamu. Babi yang keluar tadi tu dah hari, habis semua ulama dikalahkan dengan soalan dia, tinggal kamu je seorang lagi belum. Kata Imam Ahmad bin Hanbal pada tok guru dia, Imam Ahmad ataupun Imam Abu Hanifah, saya tak ingat tuan-tuan. Kemudian pula tuan-tuan yang dirahmati Allah, harimau yang keluar tu, kata Imam tadi, harimau yang keluar tu aku yang selamatkan keadaan. Satu hari tuan-tuan dibuatnya perdebatan antara Imam Ahmad, saya tak salah, Imam Ahmad. Jadi tok guru dia tu dah kecil perut dah tuan-tuan, dah kecil perut dah. Jadi kata Imam Ahmad, kamu tak payah risaulah, biar aku yang berdebat hari ini, kamu duduk aja. Kamu duduk aja. Cerkasnya Imam Abu Hanifah punya akal fikiran. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada waktu tu tok guru dia duduk, dia pegang tongkat tok guru dia, dan dia mempunyai satu tongkat dia sendiri. Kalau kita katakan pakai tongkat tu dah tua tuan-tuan, Imam Abu Hanifah baru usia 8 tahun dah pakai tongkat dah. Dah pakai tongkat, sebab tu sunnah Nabi SAW. Berdebat tuan-tuan, orang tanya pada dia, siapa yang nak berdebat dengan aku, budak kecil ni je kan? Kan orang semua yang pakai sorban besar-besar, aku boleh kalahkan ni yang kecil ni. Kemudian kata Imam Abu Hanifah, Allah Subhanahu Wa Taala tinggikan darjat seseorang tadi tu dengan ilmu. Dengan ilmu, diam dahri. Okey, tak apalah, aku ada satu soalan kita dahri. Boleh tak tunjukkan Tuhan kamu dekat mana? Bukan. Soalan pertama ditanya, Tuhan kamu tak ada anak dan tak diperanakkan, macam mana keadaannya? Macam mana keadaannya? Takkan tak ada keluarga? Maka kata Abu Hanifah, sekarang kamu tengok jari kamu. Apa yang ada sebelum ibu jari kamu, apa yang ada lepas anak jari kamu. Tak ada apa-apa tuan-tuan. Kan tak ada apa. Begitulah Allah Azza wa Jalla. Dalam keadaan tunggal, dalam keadaan satu yang macam tu. Kemudian tanya lagi dahari, bila dah kalah satu soalan, dia tanya, Tuhan kamu sekarang ni ada dekat mana? Kemudian Imam Abu Hanifah nak jawab dengan akal juga. Imam Abu Hanifah minta bawakan satu susu pada dia. Kemudian ditunjukkan pada dahri, wahai dahri, sekarang ni ada susu dekat tangan aku nak tanya kamu, lemak dalam susu ni duduk dekat mana? Dekat bawah dia ke, dekat atas, ataupun dekat tengah-tengah? Pening dia, tak boleh jawab dengan budak 8 tahun tuan-tuan. Kemudian Abu Hanifah tanya lagi, ada lagi satu aku nak tanyakan kepada kamu, kamu ada nyawa? Kata dahri, ada. Okey, tunjukkan nyawa kamu tu dekat aku. Dekat kepala kamu ke, dekat perut kamu ke, dekat kaki kamu? Tak boleh jawab tuan-tuan. Akhirnya dia kata, tak pernah, aku ada lagi satu soalan. Soalan yang tak ada akhir. Dia tanya, sekarang ni Tuhan kamu tengah buat apa? Itu dia tuan-tuan. Tuhan kamu tengah buat apa? Bagi tahu dekat aku, Tuhan kamu tengah buat apa? Kata Imam Abu Hanifah, kalau kamu nak aku jawab, boleh, dengan syarat kamu turun daripada mimbar, biar aku yang naik. Biar aku yang naik. Turun dari naik Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah, wahai dahri, kamu nak tahu tak Tuhan aku buat apa sekarang ni? Kata dahri, ya, aku nak tahu. Tuhan aku telah turunkan kebatilan dan telah naikkan benda yang hak, benda yang benar. Balik macam tu je dahri tuan-tuan. Kalah dengan budak usia 8 tahun. Tengok kecergasan akan fikiran yang ada pada dahri. Ulama-ulama dulu tuan-tuan yang dirahmati Allah, semua otak-otak mereka ni cerdas. Dan mereka ni kalau tidur tuan-tuan yang dirahmati Allah, tak lama, sekejap je. Ada di kalangan ulama yang tidur sengguk sekali, 2 kali, kali ketiga tu sengguk tuan-tuan, bangun, ambil wuduk, terus solat malam sepanjang malam. Kita kalau 3 kali sengguk pun sampai kepala dah cecah kat lantai pun kita tak bangun. Sedap. Tambah kalau hari Jumaat, lagi lena tuan-tuan. Lagi lena kalau hari Jumaat. Jadi ingat, di antara itulah yang kecergasan yang ada pada akal-akal fikiran di kalangan ulama-ulama kita. Jadi insya-Allah yang terakhir tuan-tuan, satu saya nak sampaikan berkenaan dengan seorang ulama namanya Bahlul.
depan bila dengar bahlul dia, tuan gelak lah. Kan bahlul mana ada nama orang? Ada tuan-tuan. Nama seorang ulama namanya Bahlul. Tak pernah dengar kan? Kan Bahlul tu nama ulama. Tapi saya tak recommend tuan-tuan letak nama anak macam tu, sebab orang tak kenal lagi. Kan letak nama anak Bahlul siap. Kejap-kejap panggil hai Bahlul. Kan kita pula sakit hati ni. Okey. Nama seorang ulama namanya Bahlul. Cerdik juga orangnya. Cerdik orangnya. Dia pandai dalam ilmu, segala-gala ilmu fiqh, dan dia ni lebih kepada ilmu berkenaan dengan mawaris, berkenaan dengan apa kita panggil, kalau wasiat dia orang tinggalkan wasiat, macam ada harta kita nak bagi-bagikan harta itu. Kemudian faraid. Dia pandai dalam ilmu tersebut. Satu ketika seorang lelaki meninggal dunia. Ini jauh ni daripada rumah dia, perjalanan 3 malam baru sampai dekat tempat tersebut. Orang jemput dia datang ke rumah untuk faraidkan harta-harta peninggalan si mati. Dia pun pergi tuan-tuan. Ulama yang nama Bahlul ni tadi pergi. Bila sampai dia tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia tanya, baiklah aku dah letih perjalanan aku, sekarang aku nak teruskan dengan apa yang kamu minta. Okey, bagi tahu pada aku apa harta yang si mati tinggalkan. Kata isteri dia, si mati tak ada tinggal apa-apa. Tak ada tinggal apa-apa harta pun. Kata Bahlul, dah macam tu macam mana aku nak faraidkan harta? Kata memang tak ada apa-apa. Kata anak dia pun tak ada apa-apa bapak tinggalkan. Isteri dia kata pun tak ada apa-apa yang suami saya tinggalkan. Akhirnya dalam keadaan letih kata Bahlul macam inilah, aku faraidkan siap-siap pada kamu semua. Kamu sebagai isteri, kamu dapat gelaran sebagai seorang janda, dan kamu anak-anak dapat gelaran sebagai anak yatim. Sudah, aku nak balik gitu kan. Tu dia. Tu faraid tu juga bagus tu. Kan pembahagian, tapi bukan pembahagian harta lah tu. Okey, jadi itu Bahlul. Nama dia Bahlul tuan-tuan, tapi dia ni seorang yang zuhud, seorang yang baik. Okey, seorang yang cerdas akan fikiran dia. Tapi jangan guna lagi nama tu, sebab ramai lagi masyarakat kita tak kenal. Buat madu je nanti tuan-tuan. Kan, buat madu je. Tu Bahlul tuan-tuan. Namanya Bahlul. Lam Bahlul. Kan. Tuan-tuan berhenti sebut Bahlul, bukan tak erti. Kan. Masing-masing erti. InsyaAllah tuan-tuan yang dirahmati Allah, sedikit berkenaan dengan hadis Rasulullah, pengenalan Nabi SAW, dan juga bagaimana cara Rasulullah SAW mencintai umat. Yang kita pula, jangan kita tinggalkan mulut untuk berselawat pada Nabi, sebab Nabi SAW pernah bersabda, man salla alayya salatan, siapa yang selawat ke atas aku sekali, sallallahu alaiha biha ashran, Allah Ta'ala akan selawat pada dia 10 kali. Maksudnya kita selawat pada Nabi sekali, kita akan dapat 10 rahmat daripada Allah Azza wa Jal. 10 rahmat tu banyak. Satu rahmat pun kita boleh buat macam-macam atas muka bumi Allah. Kalau 10 rahmat lebih-lebih lagi. Dan satu lagi hadis berkenaan dengan selawat, siapa yang berselawat kepadaku sehari 100 kali, kata Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan qadakan hajat dia, akan tunaikan hajatnya sebanyak 100 hajat. 70 untuk akhirat, 30 untuk dunia dia. Perbanyakkan selawat dalam seharian kita. Pilihlah waktu yang terbaik untuk kita berselawat, sambil-sambil buat kerja menaip ke, sambil-sambil kita nak bawa kereta, sambil-sambil kita duduk selepas salat, berselawatlah sambil-sambil jalan pun boleh. Asalkan banyak selawat kita pada Nabi, banyak Nabi ingat pada kita, hampir kedudukan kita dengan Rasulullah di dalam syurga nanti insyaAllah. Cukup sekedar ni yang baik dari Allah dan kelemahan daripada diri saya sendiri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Qablallahu minkum.